Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Luqman selaku pensyarah pengurusan kokurikulum G2.6. Di dalam video ini, saya, Sharifah Nur Salma bersama dengan Muhammad Faik Nazwan dan Nurul Ashikin akan membentangkan kertas kerja projek kami iaitu Pertandingan Bola Tampar Tertutup IPG KIK 2020. Pertandingan ini adalah anjuran pelajar PISMP Jun 2019. Tarikh pertandingan ini dicadangkan pada 21 Mac 2020 sehingga 22 Mac 2020. Matlamat utama projek kami adalah untuk mencongkel bakat-bakat baru serta melahirkan modal insan yang sihat dan cergas di dalam penyertaan yang menyeluruh. Seterusnya, matlamat kami juga adalah untuk mengatasi masalah obesiti dalam kalangan siswa guru serta dapat mengatasi masalah disiplin dengan menyertai pertandingan ini. Kemudian, matlamat kami juga adalah untuk memupuk budaya bersukan dalam kalangan siswa guru, seterusnya menanam minat mereka dalam bidang sukan ini, terutama sekali di dalam bidang bola tampar. Seterusnya, objektif projek kami adalah untuk melahirkan siswa guru yang berkebolehan serta seimbang di dalam kedua-dua bidang iaitu bidang akademik dan bidang sukan. Seterusnya, objektif projek kami adalah untuk mewujudkan gaya hidup sihat dalam kalangan siswa guru. Akhir sekali, objektif kami adalah untuk memupuk semangat kesukanan serta semangat berpasukan dalam diri setiap individu. Baiklah, kumpulan sasaran projek kami adalah siswa guru IPG Kampus Ilmu Khas. Seterusnya, tarikh projek ini adalah pada 21 Mac 2020 iaitu pada hari Sabtu dan 22 Mac 2020 pada hari Ahad. Ianya bertempat di gelanggang bola tampar Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Antara jawatan kuasa pengelola projek ini ialah pensyarah penasihat kami ialah Encik Luqman sendiri. Kedua, pengerusi kami iaitu Muhammad Faik Nazwan bin Muhammad Azhar. Ketiga, setiausaha iaitu Nurul Ashikin binti Ahmad Tarmizi. Dan yang ketiga, bendahari iaitu Sharifah Nur Salma binti Syed Syahid. Kami juga terdapat AJK ahli jawatan kuasa kecil di dalam projek ini iaitu AJK Peralatan, AJK Hadiah, AJK Tugas-tugas khas, AJK Persiapan tempat, AJK Makanan, AJK Dokumentasi dan juga AJK Pertandingan. Okey, sekarang saya akan membentangkan berkenaan dengan skop tugasan oleh jawatan-jawatan kuasa yang telah dilantik dalam kertas kerja ini. Pertama sekali berkenaan dengan ahli majlis tertinggi atau AMT. Okey, pertama sekali pengerusi. Okey. Tugasan pengerusi ini pertama ialah mengerusikan mesyuarat, kedua merancang atau mencadangkan aktiviti yang hendak dilakukan, dan ketiga ialah menjalankan setiap arahan yang diberi oleh pensyarah penasihat. Dan yang kedua ialah naib pengerusi. Naib pengerusi ini dia tugasannya ialah menjalankan tugasan ketika ketiadaan pengerusi, membantu pengerusi jika perlu dan menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan, tugas-tugas lain yang telah diberikan. Dan yang ketiga ialah setiausaha. Okey, tugasan bagi setiausaha ini ialah mencatat minit mesyuarat dan mengambil kehadiran ahli-ahli. Dan yang kedua menyediakan laporan, memaskini fail dan sebagainya. Seterusnya ialah penolong setiausaha. Penolong setiausaha ini tugasannya ialah membantu tugas-tugas yang dilakukan oleh setiausaha. Dan ahli majlis tertinggi yang terakhir ialah bendahari. Bendahari yang kita tahu memang tugasnya adalah berkenaan dengan kewangan. Okey, tugasnya ialah pertama mengemaskini urusan kewangan, menyediakan penyata dan laporan kewangan dan menguruskan pembelian-pembelian yang hendak dilakukan, serta memungut yuran-yuran yang telah dikenakan dalam suatu pertandingan dan sebagainya.
Okey, baiklah. Sekarang saya akan membentangkan berkenaan skop tugasan ahli jawatan kuasa kecil atau AJK di bawah AMT. Dan pertama sekali ialah AJK peralatan. Okey, tugasan AJK peralatan ini ialah seperti menyediakan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan pertandingan. Kedua, membantu untuk menyediakan peralatan teknikal seperti mikrofon, speaker dan sebagainya. Dan ketiga, AJK peralatan ini perlu bertanggungjawab terhadap peralatan-peralatan yang dipinjam atau dibeli untuk digunakan dalam pertandingan. Dan terakhir sekali ialah mereka perlu mengemas-kini peralatan dan mengawal pergerakan alatan tersebut, kena memastikan alatan itu selamat daripada sebelum memulakan pertandingan sehingga selepas habisnya pertandingan. Okey, yang kedua ialah ahli jawatan kuasa tugas-tugas khas. Okey, jawatan kuasa tugas-tugas khas ini tugasan mereka ialah mengedarkan berita-berita, memasang banner, mengedarkan poster-poster kepada orang ramai dan membantu jawatan-jawatan kuasa yang lain jika perlu. Dan seterusnya ialah jawatan kuasa persiapan tempat. Okey, jawatan kuasa persiapan tempat ini skop tugasannya pertama adalah semestinya mereka perlu menyediakan kawasan atau tempat bagi menjalankan pertandingan tersebut, misalnya padang ataupun gelanggang. Dan yang kedua, tugas mereka ialah memastikan mereka membuat tempahan untuk menggunakan kawasan-kawasan atau tempat-tempat yang diperlukan. Dan terakhir sekali, tugasan bagi pesawat tempat ini ialah memastikan tempat pertandingan dijalankan sama ada di padang atau di gelanggang keadaannya selamat dan bersih sebelum hinggalah selepas habisnya pertandingan. Okey, seterusnya kita pergi kepada jawatan kuasa makanan. Jawatan kuasa makanan ini tugasannya ialah memastikan makanan-makanan yang disediakan diedarkan dengan cukup dan betul kepada peserta-peserta dan ahli-ahli jawatan kuasa yang lain. Dan mereka juga perlu menyediakan air mineral kepada pengadil, penganjur dan peserta-peserta yang menyertai pertandingan ini. Dan seterusnya ialah jawatan kuasa dokumentasi. Jawatan kuasa dokumentasi ini tugasnya ialah mengambil gambar-gambar untuk didokumentasikan oleh setiap usaha, dan mereka perlu menyediakan laporan apabila kejohanan selesai. Okey, jadi skop tugasan-tugasan oleh jawatan-jawatan kuasa yang telah dilantik dalam kertas kerja ini diisikan atau dilampirkan dalam kertas kerja ini adalah bertujuan untuk memastikan mereka, iaitu ahli-ahli jawatan kuasa yang telah dilantik ini, memahami dan mengetahui skop tugasan mereka agar pertandingan berjaya dijalankan dengan lancar dan teratur. Okey, seterusnya saya akan membentangkan kepada kewangan, iaitu bajet belanjawan bagi pertandingan bola tampar ini. Okey. Bajet jumlah keseluruhan kewangannya adalah sebanyak RM1010. Jadi RM1010 ini dibahagikan kepada 3 bahagian. Pertama ialah pengurusan dan pentadbiran. Okey, anggaran bagi kewangan bagi pengurusan dan pentadbiran ini adalah sejumlah RM120. Okey, perkara-perkara yang terdapat dalam pengurusan dan pentadbiran ini termasuklah kertas-kertas A4, marker pen dan banner, photostat dan sebagainya lah, untuk menguruskan agar pertandingan ini dapat dijalankan dengan jayanya. Okey, yang kedua ialah berkenaan dengan makanan. Okey, makanan pihak penganjur akan menyediakan makanan 2 hari semasa pertandingan, iaitu hanya air kotak dan roti berperisa, iaitu yang 1990 itu. Jadi air kotak dan roti ini disediakan kepada 200 orang, iaitu roti 90 sen didarabkan dengan 200 dan air kotak RM1 didarabkan 200, dan jumlah bagi sehari makanan ialah 380.
Jadi dijumlahkan untuk 2 hari 380, ditambahkan lagi 380 kerana pertandingan ini dijalankan selama 2 hari, iaitu pada 21 Mac dan 22 Mac. Okey, bahagian ketiga pula bagi kewangan yang telah dirancang ini adalah bahagian hadiah. Okey, hadiah pihak penganjur akan menyediakan pingat dan hamper kepada pemenang-pemenang, iaitu bagi pingat anggaran kewangan yang diminta ialah RM80 dan hamper sejumlah RM50. Jadi keseluruhan kewangan bagi menjalankan pertandingan ini adalah berjumlah RM1,010. Di sini saya lampiran anggaran kewangan pertandingan bola tampar tertutup APG Gate 2020. Sekarang saya akan membentangkan berkenaan 5 bahagian borang yang terdapat di dalam kertas kerja ini. Yang pertama ialah bahagian A. Borang bagi bahagian A ini perlu diisi oleh pensyarah penasihat, di mana beliau perlu memastikan maklumat dan data adalah betul dan butiran kewangan adalah betul. Dan kedua ialah bahagian B, di mana borang bagi bahagian B ini perlu diisi oleh Ketua Jabatan HCP. Ketua Jabatan HCP perlu menyatakan bahawa ianya menyokong atau tidak menyokong. Dan bahagian C pula ialah bagi ruang untuk accountant atau pembantu tadbir, di mana beliau perlu memastikan bahawa kewangan-kewangan yang telah dirancang diizinkan dan meluluskan kewangan-kewangan yang dipohon. Dan yang keempat bahagian D, di mana adalah timbalan pengarah. Timbalan pengarah perlu menyemak dan memastikan bahawa hari untuk menjalankan pertandingan adalah dibenarkan, masa dibenarkan dan jumlah peserta pensyarah penasihat juga dibenarkan dan sebagainya. Dan bagi borang bahagian E pula perlu diisi oleh pengarah APG, di mana beliau perlu meluluskan atau tidak meluluskan bahawa pertandingan ini boleh dijalankan ataupun tidak. Okey, kelima-lima borang ini perlu disediakan dengan tanda tangan dan cop bagi membuktikan bahawa kelima-lima borang ini telah disemak dan disahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ashikin Mita Matamizi akan menyambung pembentangan keplan saya, di mana saya akan menceritakan tentang peraturan dan syarat pertandingan bola tampar tertutup Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas tahun 2020. Okey. Nama pertandingan yang kami anjurkan adalah pertandingan bola tampar tertutup IPG Kampus Ilmu Khas. Penganjur pertandingan ini adalah siswa guru PISMP semester 2 ambilan Jun 2019 Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas. Okey, dalam penganjuran pertandingan ini kami akan menggunakan sistem pertandingan kalah mati dua kali. Di mana pertandingan ini memberi peluang kepada para pasukan untuk memperbaiki keputusan pasukan mereka. Okey, maafkan saya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada pertandingan peraturan pertandingan. Okey, kami akan mengikut peraturan pertandingan yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Pertandingan Bola Tampar Antarabangsa. Okey, sebarang keputusan yang dibuat oleh jawatan kuasa teknikal adalah muktamad. Dan sebarang perselisihan faham di antara keputusan atau apa-apa akan ditentukan oleh jawatan kuasa teknikal dan pertandingan. Kita pergi kepada pendaftaran peserta. Okey, dalam setiap pasukan mempunyai 10 orang pemain sahaja, di mana setiap pemain perlu mendaftarkan diri mereka mengikut nombor jersey masing-masing untuk mengelakkan kekeliruan. Untuk mendaftar pasukan, ketua pasukan perlu mengambil borang pendaftaran buat pertandingan pada AJK pendaftaran. Okey. Pihak jawatan kuasa pengelola pertandingan berhak membatalkan mana-mana pasukan yang melanggar syarat-syarat tersebut.
Okey, kita akan teruskan dengan penarikan diri semasa pertandingan dijalankan adalah tidak dibenarkan. Jika ianya berlaku, pihak pengelola akan menganggap pasukan tersebut menarik diri secara keseluruhan pertandingan. Okey, dan pasukan tersebut tidak dibenarkan untuk bertanding pada pertandingan seterusnya. Seperti biasa, peserta perlu memakai jersey yang mempunyai nombor yang berdaftar dengan pengelola. Okey, untuk pengetahuan semua, pengadil akan disediakan oleh pihak jawatankuasa pertandingan. Setiap pasukan perlu menyediakan 2 orang penjaga garisan di kalangan pemain. Maksudnya pemain-pemain itu sendiri perlu jadi penjaga garisan. Okey. Kita pergi kepada bantahan. Sebarang bantahan hendaklah dibuat 30 minit sebelum pertandingan berkenaan tamat. Okey. Wang cagaran akan dipulangkan semula sekiranya bantahan tersebut berjaya. Okey. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.